Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Shadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah itu salah satu daripada tiga Tuhan, padahal tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita syukur kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah pada malam ini kita dapat bersama-sama sejak daripada bulan puasa itu, tak silap. Bulan puasa sekali, raya dah habis, baru jalan lagi. Tuan-tuan, Jadi alhamdulillah malam ini kita dapat bersua kembali dan kita jumpa pula pada bulan Zulkaidah. Zulkaidah. Kalau tuan-tuan tahu, bulan Zulkaidah ni bahasa Melayunya bulan duduk. Bulan duduk Zulkaidah ni bulan duduk, tuan-tuan. Daripada kita dulu puasa, semua tengok anak bulan. Nak puasa, raya pun tengok anak bulan. Sampai bulan Syawal habis. Semalam, hari ni berapa bulan, tuan-tuan? Tuan-tuan, hari ni berapa bulan? 20. Semalam mengikut dunia punya yang berlaku semalam adalah merupakan hari di mana matahari betul-betul di atas Kaabah. 5:18 petang tengok dia punya arah Kaabah. Mana banyaklah berlaku, banyak yang berlaku. Jadi kita ni pula berada dalam bulan Zulkaidah, bulan duduk. Daripada bulan-bulan yang kita tunggu sampai kepada Zulkaidah ni bulan duduk, tuan-tuan. Sebab tu kita, tuan-tuan, bulan Syawal, ramai orang ni dia jarang pergi kuliah. Marhaban tadi. Jadi tuan-tuan, malam ni saya datang tu kira-kira memang betul-betul rehat dah lah. Dah duduk dah, tuan-tuan. Bulan pun dah duduk lah. Kita tak fikir lagi dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini saya nak mengajak tuan-tuan perbincangan kita, muzakarah kita dalam kuliah kita pada malam ini berasaskan kepada ayat di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-73. Ayat yang ke-73 perbahasan kita. Saya lebih suka, tuan-tuan, apa juga yang kita nak muzakarah, kita nak tazkirah, kita nak bahas, kita nak kuliah ke apa, ceramah, dia mesti ada asas sandaran daripada Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asas perbincangan kita pada malam ini ialah ayat 73 surah Al-Maidah juzuk yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita satu keadaan keyakinan yang songsang ataupun salah, yang tak betul. Mana Allah Taala sendiri beritahu kepada Nabi Muhammad. Sebab apa, tuan-tuan? Masalah kepercayaan, keyakinan, tauhid, keimanan tidak boleh direka-reka. Tak boleh dibuat-buat, tak boleh diandai-andai, tidak boleh dirasa-rasa.
Dia mesti datang betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Bab tauhid, bab keimanan adalah bab yang kita ini diperintahkan untuk kenal Allah betul. Jadi bila keadaan itu, Allah Ta'ala ni dia akan memperkenalkan diri dia sendiri untuk kita kenal macam mana yang dia nak, bukan macam mana yang kita nak. Ya, kita kena kenal dia macam mana yang dia nak, bukan macam mana yang kita nak. Jadi saya bawa ayat ini tuan-tuan dengan suasana kaitan yang berlaku kita pada hari ini ialah mengenai isu semasa kalimah Allah. Kan? Ada tak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran macam mana perbahasan daripada sudut Islam, macam mana keadaan yang Allah Ta'ala sendiri terangkan tentang dirinya sendiri, tentang zat dia. Jadi tuan-tuan tidak boleh tidak, benda ni Allah terangkan dua-dua sekali. Dua-dua. Yang betul dengan yang salah. Yang betul dengan yang salah disebut clear dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, isu ataupun perkara berkait dengan kalimah Allah bukan adalah isu semasa, bukan adalah isu buatan, bukan adalah isu dilambungkan, tetapi isu ini adalah isu keyakinan orang Islam telah diperbincangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad 1444 tahun dulu. Kan? Kalau hari ni tuan-tuan naik isu tu sebab kita sendiri tak pernah baca. Kan? Kita sendiri tak pernah bincang. Tapi benda ini telah dibincangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita suka ke tidak, kita nak ke tidak, kita kena ikut panduan tu. Kita kena ikut. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Ayat ni tuan-tuan boleh rujuklah dalam Al-Quran juzuk yang ke-6 ayat yang ke-73 saya sebut tadi. Tapi dia punya huraian sebenarnya daripada 72 nak fahamkan. Jadi ayat ni dia kata laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata bahawa Allah itu salah satu daripada tiga. Quran sebut salisu salasa. Bahasa Inggeris kata Trinity. Bahasa Melayu kata apa? Kalau bahasa Inggeris kata Trinity, 3 in 1. Kalau Quran kata salisu salasa. Kalau Melayu 3 dalam 1. Dah macam tongkat Ali punya air. Kan? Ini bukan cerita pasal tu tuan-tuan. Tapi ni cerita pasal akidah. Cerita pasal keyakinan, keimanan ni tuan-tuan adalah merupakan suatu perbahasan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi sebab dia menceritakan tentang zat Allah. Dia bukan cerita pasal manusia, dia cerita tentang zat Allah. Jadi ilmu yang berkaitan dengan tu mesti paling tinggi, paling atas sekali. Jadi justru itu tuan-tuan, dia tak boleh kita main reka cipta. Jadi Allah sendiri telah beritahu, telah kufurlah orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu salisu salasah, ataupun 3 dalam 1, atau 3 dalam 1, ataupun konteks Trinity. Ini salah. Allah kata kufur konteks seperti ini. Dan Allah kata wama min ilahin illa ilahu wahid, dan tidaklah Tuhan itu kecuali yang Maha Esa. Itu Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala pula beri amalan lagi. Dia kata wa illam yantahu amma yaqulun, sekiranya mereka itu tidak berhenti daripada apa yang mereka kata, maknanya mengatakan Allah itu 3 dalam 1, ataupun salisu salasa, ataupun Trinity, kalau dia tak berhenti, la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim, maka kami akan kenakan, balakan azab kepada mereka dengan azab yang pedih. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan pernah ingat tarikh tsunami dulu berlaku berapa bulan? 12. Lepas 25 Christmas. Betul. Tu. Pemahaman konteks Trinitas yang disebut oleh Quran salisu salasah, Allah sendiri kata salah. Kenapa? Dia membawa kepada kufur. Jadi justru itu secara akidahnya kita kena memahami Allah Ta'ala ni macam mana daripada sudut tauhid. Jadi persoalan ni tuan-tuan, bukan saya nak kupas, tetapi nak sebutkan sejarah zaman Nabi.
Nabi SAW pernah ditanya oleh orang-orang kafir Mekah, oleh orang-orang musyrikin Mekah. Dia kata, ya Muhammad, sifhum lana rabbak. Dia kata, ya Muhammad, kau boleh tak sifatkan, ceritakan kepadaku Tuhan kau ni macam mana? Sifhum lana, ceritakan kepadaku Tuhan kau ni rabbak, siapa dia? Macam mana? Bila soalan ini diajukan, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan atau turunkan ayat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Turun ayat ni kepada Nabi sebagai jawapan kepada persoalan yang ditimbulkan oleh orang kafir itu. Jadi Nabi bacakan qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad pada orang tersebut, jawapan tadi ialah Allahus samad, Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Allah bukan trinitas, Allah bukan tiga dalam satu. Allah bukan apa orang kata salisus salasah. Jadi Allahus samad, Allah tempat meminta. Allah memperkenalkan siapa dia. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak melahirkan mana anak tak ada, tidak dilahirkan mana mak bapak tak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad, maka dia tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Mana tak boleh nak diserupakan Allah dengan makhluk, nak bandingkan pun tak boleh. Artinya tuan-tuan, kalau kita Allah Ta'ala berikan kekayaan, yang kayanya kita boleh bumi ni, kita boleh beki siap inci bumi ni, antara darat dengan laut. Kalau kekayaan kita ada, kita jumpa apa yang ada tu, kita nak katakan dia tu Allah tak boleh. Sebab apa? Benda yang kita jumpa tu bukan Allah, sebab Allah tidak serupa dengan makhluk. Walaupun kita boleh keliling satu dunia nampak macam-macam benda, maka ianya adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ni tak serupa dengan makhluk. Tetapi dekat sana konteks trinitas ataupun konteks yang dikatakan tiga dalam satu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tuan-tuan. Macam ni dia sebut. Ayat 72 tadi saya baca ayat 73. Dia kata apa? Laqad kafara qalu innallaha Isa bin Maryam. Sesungguhnya telah kufurlah orang Masih ibnu Isa, ibnu Maryam. Mana Allah sendiri, siapa berani kata itu Isa ibnu Maryam, kufur. 22. Maknanya Allah Ta'ala ni bukan Isa ibnu Maryam. Tetapi kalau kita tengok orang yang memahami konteks trinitas, salisus salasah, dia salah satu daripada tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Isa. Tu campur tiga tu. Itu konsep yang salah. Bahkan Allah sendiri kata, siapa dia Isa? Wa qala Isa ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum. Isa tu ketika Nabi Isa dulu diutus sebagai nabi dan rasul, dia kata, wahai bani Israel, kamu kena sembah Allah. Siapa dia Allah? Tuhan aku dan Tuhan kamu. Jadi maknanya Nabi Isa sendiri telah mengisytiharkan ketika dia jadi rasul, ketika dia jadi nabi kepada umat dia, kepada bani Israel, engkau kena sembah Allah. Siapa dia Allah? Rabbi wa rabbukum, Tuhan aku dan Tuhan engkau. Jadi Isa bukan Tuhan, dia adalah makhluk, utusan Allah. Jadi apa kata Allah? Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannah. Siapa-siapa berani bersyirik kepada Allah, menduakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, haram bagi dia syurga. Haram bagi dia syurga. Wa ma'wahun nar, maka dia duduk dalam neraka. Jadi tuan-tuan, jelas ayat tadi, kalau ikut maknanya pun kita tak payah tafsir, kita tahu dah. Jadi tuan-tuan, kalau itulah kenyataan Allah, Allah sebut yang betul macam mana, yang tak betul macam mana. Jadi tuan-tuan, bila kita balik kepada situasi sekarang, isu yang telah hangat, pelik tak pelik tuan-tuan, isu yang hangat hari ni dicerita pasal isu kalimah Allah. Siapa dia? Orang sebelah tu nak pakai. Orang Islam dah lama pakai, tapi orang sebelah tu nak pakai. Tuan-tuan fahamlah kalau saya sebut orang sebelah. Ni bukan jiran sebelah, tuan-tuan. Orang sebelah tu, orang Kristian nak cuba pakai kalimah tersebut atas isu, atas kes. Apabila satu orang tu dia nak minta untuk pembelajaran je, satu je tu kesnya, dulu lawan daripada dekat mahkamah, tak menang, tidak menang.
Tapi tiba-tiba kita peliknya naik pula kerajaan baru. Minta maaf cerita terang-terang sebut tuan-tuan. Kalau tak faham taklah memang bodoh. Cakap terang tuan. Sebab Quran cakap terang. Dia tak ada selindung-selindung. Ayat yang saya baca tadi terang. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Quran ayat 72, 73 surah Al-Ma'idah juz 6. Boleh tengok. Dia punya ayat Qurannya, dia maknanya. Boleh tengok. Dan Allah Ta'ala declaration. Terang disebut siapa dia. Jadi tuan-tuan kita jangan main-main bab tu. Sebab kalau main-main kufur. Main-main hilang akidah kita, rosak iman kita. Jadi justru itu tuan-tuan, apabila isu itu berlaku dulu tuan-tuan, maka bila dipertahankan, mana tak diizin. Cuma nak sebut asas tuan-tuan, asas kita ni sebagai umat Islam, Tuhan kita Allah. Orang kafir tuan-tuan, dia tu yang jadikan Allah. Yang ini kena faham. Okey? Kita ni orang Islam yang jadikan kita Allah, dan Tuhan kita pun Allah. Orang kafir tu yang jadikan dia siapa? Allah juga yang jadikan dia. Allah juga yang jadikan dia. Dan kalau kita tanya benda pada dia tuan-tuan, benda yang memang manusia tak boleh buat, dia pun akan jawab benda yang sama Allah juga. Contoh dalam Quran kata wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang yang kafir itu siapa jadikan langit bumi, maka dia akan kata Allah. Dia pun reti juga. Sebab langit bumi tak ada satu manusia maupun kerajaan yang buat. Tuan-tuan dalam tuan-tuan belajar, tuan-tuan sampai PhD, tuan-tuan pernah tak cari satu statement di mana bumi dengan langit ni manusia yang buat? Ada tak? Kalau kata ada, tuan-tuan memang boleh buang PhD itu dalam longkang. Kan? Tu. Mana tak ada. Artinya apa? Langit bumi ni tak ada campur tangan makhluk. Siapa yang buat? Allah Ta'ala. Bahkan kalau tanya kat orang kafir, dia pun kata jawab, siapa buat langit bumi? Dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada sudut kejadian manusia, Islam dengan kafir memang Allah Ta'ala yang buat. Tapi bila daripada sudut pemahaman siapa dia Allah, di sini yang kena perbahaskan. Siapa dia Allah Ta'ala ni? Maka di sini kita kena perbahaskan. Yang Allah Ta'ala larang, jangan sekali-kali mensyirikkan dia, jangan sekali-kali menduakan dia, jangan sekali-kali salah tafsir tentang dia, jangan sekali-kali salah faham tentang dia. Salah faham macam mana? Allah sendiri sebut dalam Quran, jangan kata Allah tu adalah Isa. Itu satu. Jangan kata Allah tu sama dengan Isa. Itu satu. Jangan pula kata Allah Ta'ala ni serupa dengan Ruhul Kudus. Tuan-tuan, siapa Ruhul Kudus yang dibahaskan tu? Kalau kita sebagai umat Islam, Ruhul Kudus tu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Yang adalah malaikat Jibril kerjanya jumpa dengan para rasul untuk menyampaikan wahyu. Nah, tu kedudukannya. Tapi dipahami oleh mereka dalam konteks yang salah. Konteks yang tak betul itu datang konteks salisus salasa. Kalau tengok dekat Indonesia, dia letak Tuhan Bapa, Tuhan Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak, disebut gitu. Nama pun Tuhan juga. Kan? Itu disebut begitu, kan? Dan kita hari ini tuan-tuan yang jadi kelang kabutnya apa? Apabila Alkitab, Bible tu yang diterjemah dalam bahasa Indonesia dan menggunakan kalimah itu sampai kat tempat kita. Dulu tak ada gitu, bunyinya God aja tuan-tuan. Kan? Bunyinya begitu. Tapi dia nak guna pakai. Kan? Bila nak guna pakai, kalau dibahas betul-betul is something behind. Faham tuan-tuan something behind ni? Orang gerti orang sini something behind tuan-tuan. Something behind tu nak kena faham tu. Kan? Sebab Quran sendiri telah menyebut mana yang betul, mana yang tak betul. Bab Allah Ta'ala ni yang betul mana, yang tak betul mana. Allah Ta'ala kata dalam ayat ke-72, kamu jangan mengatakan Allah itu Isa. Isa itu Allah, tak boleh. Dan Allah sendiri kata Isa itu makhluk, Isa itu rasul kepada aku. Dan Isa itu sendiri sebagai rasul yang dia cakap dengan kaum dia, ya Bani Israel a'budu rabbakumullah rabbi wa rabbukum. Dia kata wahai kaum aku, kamu kena sembah Allah. Siapa dia Allah? Tuhan aku dan Tuhan kamu. Bermakna daripada sudut ini kita jelas nampak. Kalau kita tanya mereka tuan-tuan, dia mengatakan siapa dia Isa? Siapa dia? Dia Isa. Dia akan kata setengahnya pemahaman anak Allah. Sedangkan Quran kata lam yalid walam yulad. Maka pemahaman mereka itu adalah salah. Baik, kalau nak dikatakan tuan-tuan, mereka nak gunakan perkataan Allah. Contoh daripada sudut kebiasaan, boleh tak boleh? Tuan-tuan tengok orang Arab tuan-tuan bercakap, dia menggunakan perkataan tu. Kan? Tetapi yang kita kena faham, what is the meaning of Allah tu?
Faham tuan-tuan? What is the meaning of Allah? Apa maksud yang dikatakan Allah tu? Kan? Ikut fahaman mereka tu salah. Ikut fahaman kita tu berbeza apa yang mereka faham. Jadi apa yang berlaku pada kita hari ni tuan-tuan? Dulu dah lawan dah. Maknanya memang tak boleh. Tiba-tiba bila tukar je pemerintah, dia stop untuk lawan lagi. Kan? Bermakna dikatakan jadi okey pula. Ni tuan-tuan sebenarnya apa tuan-tuan? Sebenarnya apa yang berlaku? Bahasa mudahnya tuan-tuan, saya boleh kata Scorpion cakap. Tuan-tuan tahu, ni saya bukan ayat Quran tuan-tuan, Scorpion cakap. What you give, you get back. Faham tuan-tuan tu Scorpion cakap. Ni bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, bukan syair ulama, bukan, tapi Scorpion kata, what you give, you get back. Faham maksud dia? Tak faham? Saya bagi tahu. Apa yang kamu beri, tu kamu dapat balik. Kan? What you give, you get back. Bermakna dulu orang kerana nak sangat berubah, tu dia dapat. Macam-macam lah dia dapat. Boleh faham tuan-tuan? Kenapa kita sebagai rakyat, sebagai orang biasa, kita kena reti siapa kita. Kita kena reti. Jangan ambil tak ambil hal. Macam kalau imam tu kita ikut makmum, jadi imam kat depan, dia baca tak betul tuan-tuan, boleh ikut tak? Tak boleh. Dan kena tengok tu, benda yang dia buat tu, benda yang rukun ke benda yang tidak. Tu kena tengok tu. Kan? Jadi kita duk tengok hari ni tuan-tuan, bila diaplikasi, diterjemahkan dalam kehidupan, kita duk tengok orang ni lain pula tuan-tuan. Lain macam mana? Dapat kain batik, dapat kain pelikat, habis iman. Ni cakap terang je tuan-tuan. Saya bukan tuan-tuan. Kalimah Allah tak boleh buat main-main. Soalnya tuan-tuan, itu adalah merupakan Allah sendiri dah ikhlas siapa dia tiba dengan perkara itu. Soalnya tuan-tuan, besok soalan dalam kubur dia tanya, man rabbuka? Jawabnya apa? Ditanya besok dalam kubur. Tuan-tuan, tuan-tuan silap sebut pun dalam semayang tuan-tuan. Silap sebut pun semayang mana sah. Kan? Tuan-tuan tengok hukum fiqh kalau tuan-tuan belajar. Ni bukan nak kata sentimen tuan-tuan. Tuan-tuan gunakan akal yang waras. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan bila semayang, bila sebut Allahu Akbar, itu rukun pertama takbir kan? Allahu Akbar. Dalam kitab Al-Iqna' syarat sebut tu, ni dulu saya belajar tuan-tuan, rukun bagi Allahu Akbar tu sebut dia 15 perkara. Jangan salah sebut. Salah sebut pun semayang tak sah, apatah lagi salah faham terhadap Allah tu. Salah sebut semayang tak sah, salah faham kafir tuan-tuan. Salah faham tu. Jangan main-main. Sebab tu tuan-tuan, benda tu bukan nak cerita pasal sentimen siapa cenderung ke atas politik mana, tapi ni agama. Tak kira tuan-tuan cuba tanya orang apa yang jenis partinya tuan-tuan. Cuba kalau dia mengucap 2 kalimah syahadat, tanya Tuhan dia siapa. Kot berubah tuan-tuan. Tapi ni sebab kadang-kadang kita lupa agama tak kat depan, tapi sentimen politik dekat depan. Tu yang jadi musnah agama. Boleh faham tuan-tuan? Jadi kita kena faham tuan-tuan. Masalahnya tuan-tuan, bab yang cerita pasal tuan-tuan bias ke mana, tapi dalam kubur besok dia tak tanya tu, dia tanya siapa Tuhan kau. Tu kedua. Itu yang kita kena fahami dari itu. Boleh faham tuan-tuan? Ini benda jelas Quran sebut. Saya tuan-tuan benda ni malah nak sebut secara tapis-tapis. Jadi tuan-tuan boleh dengar. Kalau tuan-tuan tak tahan dengar, tuan-tuan baliklah. Kan? Sebab saya belum habis lagi. Tak gitu tuan-tuan, sungguh. Sebab tuan-tuan, orang mempermainkan Allah. Jangan memang dulu tuan-tuan, orang mempermainkan apa? Quran dipermain-mainkan. Tuan-tuan, Quran ni sumber landasan kita dalam ibadat dan berakidah. Kalau orang berjaya memburukkan Al-Quran, artinya tuan-tuan, orang akan pertikai kita sebagai orang Islam. Kemudian orang pertikai pula pasal Nabi. Macam-macam dia nak cari satu kesalahan kepada Nabi kita Muhammad. Kenapa? Kalau berjaya mereka cuba untuk memburukkan Nabi Muhammad, maknanya dia boleh pertikai apa yang datang kepada kita. Ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, dia nak pertikai. Jadi tuan-tuan, benda tu dia boleh mencemarkan Islam. Itu sebab tu kita kena faham betul-betul.
Saya dalam bab ni tuan-tuan minta maaf tuan-tuan, dia tak ada cerita sampai kau sokong siapa, kau parti apa, tak ada. Islam adalah agama kita bersama. Saya dengan tuan-tuan punya ucapan syahadah super. Tak gitu tuan-tuan? Sama. Nah, di sini tuan-tuan, kenapa agama memainkan peranan perlu kepada kita dalam hidup? Penting. Kalau tidak tuan-tuan habis. Sebab tu tuan-tuan disebut Al-Quran tu imam kita. Dia duduk depan. Apa-apa kena rujukkan kat situ, selesai masalah. Tapi bila tak rujuk Quran, dia rujuk Quran. Quran, beza kan? Quran apa je? Surat khabar. Tuan-tuan, dia tak rujuk Quran, sujud tu, itu habis tuan-tuan. Kita duk tengok orang, pemahaman dia hilang habis. Ni benda tuan-tuan, bukan benda kecil. Bukan benda kecil. Tuan-tuan tengok, orang lahir dibangkang kalimah Allah. Kahwin tuan-tuan, nak menikah disyahadahkan kalimah Allah. Nak mati ditalkinkan. Boleh ke sebut salisu salasah? Boleh kan tuan? Tak boleh. Kena sebut Allah. Nak mati, dah mati pun macam tu. Jadi artinya tuan-tuan, kalimah Allah Ta'ala ni sebagai Tuhan kita, keyakinan kita, dia membentuk beza antara kafir dengan Islam. Nah, yang itu kena faham betul-betul. Jangan kita, orang kata, ada apa hal ni? Jangan tuan-tuan. Kena faham. Kena faham pemahaman orang. Bila salah, hidup dia tak betul. Tak betul. Walaupun tak nafikan, ada orang yang memahami salah. Ada. Itu Quran dah sebut dah. Allah dah isytiharkan. Ada juga orang memahami salah. Ada. Tapi kita kena berwaspada lah. Macam selalu saya sebut tuan-tuan gini. Tuan-tuan pernah tengok tak cerita ni bagi ayat Quran? Kadang orang bukan hafal, bagi hadis bukan hafal, tapi cerita dia hafal. Piramli yang ada 40 penyamun, apa tajuk dia tuan-tuan? Filem tu. Piramli punya filem 40 penyamun tu. Apa tajuk dia? Alibaba Bujang Lapuk. Tuan-tuan tengok tu. Pernah tengok kan? Ni hujah ni bersenang lah tuan-tuan. Hujah ni, bagi hujah Quran tuan-tuan bukan hafal, bagi hujah hadis. Tapi kalau filem, memang pernah tengok ni, boleh bayang lah. Boleh bayang kan? Dah merompak 40 orang kan? Lepas tu masuk dalam gua. Dalam gua tu nak masuk tu, dia ada password dia kan? Password, bukan telefon tuan-tuan je. Dia nak masuk gua tu kena ada password dia. Tu. Tapi yang saya nak sebut tuan-tuan, cerita macam ni. Bila orang lain dapat password tu kan, bila tuan punya password tu dia pegang betul-betul, tak bocor rahsia dia kan? Tak bocor. Tapi bila orang lain dapat password tu, siapa dapat? 2 orang dapat. Satu, Aziz Sattar dapat. Dia dapat password tu, dia dapat berapa banyak tuan-tuan? Yang tuan-tuan tengok, satu peti je kan? Maknanya memang tengok lah. Maknanya satu peti tu memang tengok lah tu kan? Dia dapat password tu, dia baca password tu, dia dapat satu peti. Tapi bila abang dia tu, siapa? Sudin. Sudin dapat tuan-tuan. Dia dah mula-mula pergi pakai Whisper tuan-tuan. Bila dia dapat password tu, bukan Whisper, lori datang. Habis, bukannya satu peti, habis semua. Faham maksud saya tuan-tuan? Ni makna orang bila dapat password, dapat celah, dapat kelonggaran, dia bukan satu kes tu, hak satu lori bawa tu. Tu satu lori. Dengan misalan mudahlah saya nak bagi contoh tuan-tuan. Kalaulah benda tu diperbolehkan kan, daripada sudut legal, percetakan dan seumpama dengannya, tuan-tuan tengok, kita pergi surau, pergi masjid, ada jugalah tulisan Allah Ta'ala kan. Tapi bila gereja tu ada tulisan yang sama, tuan-tuan kan, anak tuan-tuan tak pergi kuliah, isteri tuan-tuan tak pergi kuliah. Ni contoh kan. Take time, akan datang future, maka dia pun pergi surau, ada juga kalimah ni, tapi kena semayang 5 kali satu hari. Pergi gereja pula sekali, ada juga, tapi seminggu sekali. Agak-agak mana dia pilih? Cuba tuan-tuan tengok analogi kepala tuan-tuan, mana dia pilih agak-agak? Seminggu sekali kan. Yang 5 kali satu hari tu pun tenggelam timbul kan. Kalaulah Jumaat yang seminggu sekali tu tak wajib, nescaya belum tentu orang ada boleh datang Jumaat tuan-tuan. Itu diwajibkan
Kan? Begitu juga semayang tu diwajibkan. Kalau tak wajib memang agak-agak semayang atau tidak tuan-tuan? Kalau dia tak wajib tu agak-agak orang semayang tuan-tuan. Tak payah jauh tengok anak kita tuan-tuan. Kalau benda tu tak wajib, sebab tu diwajibkan. Puasa tu kalau tak wajib tuan-tuan, belum tentu. Isnin Khamis belum tentu kita buat. Kalau tak tua-tua macam ni tuan-tuan, tua-tua ingat mati, maka ingat nak puasa kan. Muda-muda agak-agak buat tuan-tuan. Tak buat. Jadi artinya tuan-tuan, kita tengok, kita faham situasi kita. Kenapa? Sebab kita tak ditarbiah daripada kecil. Kalau kita ditarbiah daripada kecil, macam zaman Nabi SAW mentarbiah para sahabat, betul-betul faham sungguh. Tuan-tuan, bila dia betul-betul faham sungguh, tuan-tuan tengok, daripada 313 perang boleh menang dengan 1000. Tuan-tuan, itu contoh. Daripada zaman Nabi SAW tak lama, cuma 23 tahun, 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun dekat Madinah, Islam sempurna. Islam sempurna. Allah Ta'ala sendiri kata, al-yawma akmaltu lakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sempurna. Kita tuan-tuan berapa tahun merdeka? Saya tanya tuan-tuan, berapa tahun merdeka? Bekas tentera takkan tak tahu. Berapa tahun? 6, hampir 66 dah kan. Tengok tuan-tuan, pemahaman Islam ni berubah. Saya bagi hujah, tuan-tuan dah biasa dengan marah tuan-tuan, ni berubah-ubah. Berubah macam mana? Daripada dulu penerapan nilai Islam. Betul. Daripada penerapan Islam tukar kepada Islam Hadari. Betul. Daripada Islam Hadari tukar kepada konsep Madani. Tak pening tuan-tuan? Habis yang kita Islam daripada zaman Nabi SAW tu, Zuhur tak berubah 4, Maghrib tak berubah 3, Isyak tetap, istilahnya pun tak berubah. Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan begitu juga waraditu lakumul Islam Madinah, aku redha kata Allah sebagai agama. Ada ke konsep hadarinya tuan-tuan? Madaninya ada ke? Lagi satu, kalau pergi sebelah Islam Nusantara, itu sebelah lah, negara sebelah. Islam wal Islam, kata ulama, Islam tu Islam. Tapi apabila disandarkan sesuatu tu, this something behind tu yang saya sebut. Kenapa? Saya pernah sebut pada tuan-tuan begini tuan-tuan. Dulu saya pernah sebut tuan-tuan, kalau mungkin tak pernah dengar tuan-tuan tengok live saya selalu cakap, kebenaran dengan kebatilan dia akan bertembung. Itu Quran sebut, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran dan kebatilan dia akan bertembung. Zaman Nabi, bila Nabi bawa Islam, musyrikin bawa kebatilan, bertembung tuan-tuan. Bertembung tu bukan sekadar berhujah cakap, bukan sekadar provokasi, bukan sekadar hina, sampai berperang. Sebab Nabi 27 kali perang, sampai berperang nak jaga Islam. Dalam sejarah Islam, kebenaran tidak pernah kalah. Tuan-tuan tengok sejarah, baca, kebenaran tidak pernah kalah, sama ada secara berhujah maupun bersenjata. Tetapi kebatilan tidak pernah mengalah. Ayat tu yang saya guna. Kebatilan tak pernah kalah, tetapi kebenaran tak pernah kalah. Kebatilan tidak pernah. Agak-agak tengah-tengah dia apa tuan-tuan? Bila kebenaran tak pernah kalah, tetapi kebatilan tak pernah mengalah, dia jadi macam mana? Mesti bertembung lah. Mesti bertembung. Bertembung tu macam mana kita boleh gambar lah. Kalau dia kuat macam mana, mesti akan berlaku pertembungan. Itu kenyataan yang disebutkan oleh Allah. Daripada zaman Nabi sampai sekarang, pertembungan itu tetap berlaku. Tetap berlaku. Jadi begitulah tuan-tuan, kita kena lihat hari ni, bila pertembungan nak berlaku, siapa kuat dia, itu dia kena faham. Siapa kuat, siapa gelecek main bola tuan-tuan, main bola, gelecek dia betul, menanglah dia, banyaklah gol dia kan. Kadang-kadang dia tak gelecek tuan-tuan, dia lawan keting, siapa keting kuat memang dia lepas. Tak gitu, ni bahasa dia. Jadi kena faham tuan-tuan, kita sebagai orang Islam kena ada jati diri kan? Kena ada jati diri. Kita kena faham. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh tengok orang tuan-tuan, kalau orang dulu jangan buat tak betul. Orang dulu kan, kita buat tak betul, adab tak jaga, memang kena penampau kan. Orang tua-tua dulu tuan, orang tua-tua dulu, kalau kita duduk, orang tua-tua tengah duduk, kita nak lalu, dia mesti bongkok kan. Kadang-kadang lalu bukan kat depan, dekat belakang pun bongkok juga. Kenapa? Bukan taksub, ada kan, ada macam tu sekali. Itu bab jalan je, ini bab akidah. Bab jalan kalau tak betul tuan-tuan, depan orang tua
Kan? Tengah ada tetamu, kita main jalan gitu, bapak jeling je. Kan? Hati tunggu nanti tetamu balik. Tu kan. Tetamu balik nanti kena. Kan? Tetamu balik penampar sampai. Kenapa? Kurang ajar. Hari ni tuan-tuan, kita lihat sekarang ni bukan sekadar adab, akidah, keyakinan tuan-tuan dibuat main. Bukan boleh main-main tuan-tuan, sebab dia merupakan satu keyakinan. Sebab tu tuan-tuan kita duk tengok hari ni, minta mak ceritalah tuan-tuan kita bukan nak komen tapi cuba fikir secara rasional. Rasionalnya macam ni. Ni jadi macam ni tuan-tuan. Bila orang yang tak kuat Islamnya, maka dia akan jadi balik. Kan? Tuan-tuan tengok dulu, sebelum dulu, pemimpin dulu bila jatuh je naik yang baru, maka dia pun cakap statement, rasuah banyak. Siapa? Hak dulu. Kan? Rasuah. Kena pula yang tu jatuh, naik pula, dia pun kata hak dulu rasuah. Masa dulu tuan-tuan, kita duduk tak ada benda pun, tapi bila jatuh je nampak benda tu. Tuan-tuan, kena faham kedudukan tu tuan-tuan. Kena faham. Jadi tuan-tuan, memberi satu benda yang kepada kita, kalaulah pemimpin yang tak betul, tak ikut Islam, agak-agak dia nak Islam atau tidak? Kalau liberal pemimpin tu, dia nak Islam ke tuan-tuan? Itu kita kena fikir tuan-tuan. Sebab tu orang Islam, saya pernah sebut dulu tuan-tuan, buka dalam kitab Matan Jawharah. Matan Jawharah ni kitab akidah. Dia kata apa? Wa wajibun nasbu imamin. Menjadi satu kewajipan mengangkat seorang pemimpin. Ni dalam kitab akidah tuan-tuan, bukan fiqh. Tuan-tuan buka dalam kitab Matan Jawharah tu, kata silap saya baik yang keberapa lah, dia 40 lebih ke berapa gitulah. Dia sebut wa wajibun nasbu imamin bi syar'in la bi aqlin. Dengan syarak bukan dengan akal. Dengan syarak bukan dengan akal. Kita kena angkat pemimpin tu wajib hukumnya. Bila wajib buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Dan dia kata dengan apa? Bi syar'in, dengan syarak bukan dengan akal. Bila dengan syarak tu artinya kena rujuk dalam Al-Quran, bukan dengan kepala otak. Kita pula hari ni bila nak angkat aja, kita tanya, "Mat, apa pandangan kau?" Duduk kat warung tuan-tuan, bukan panggil ustaz untuk bincang. Ustaz macam mana hukum ni? Macam mana pandangan ustaz? Tak pernah bincang tuan kan. Bincangnya dekat warung. Tu yang jadi begitu tu. What you give you get. Tu minta maaf ceritalah tuan-tuan. Tu reality. Sungguh tuan-tuan, sungguh. Saya contohkan tuan-tuan, ni contoh. Ada hadis Nabi sebut, dia kata umat Nabi Muhammad ni akhir zaman nanti, akhir zaman ni contoh je, dia akan jadi lelakinya seorang, perempuannya 50. Tu nisbah. Ni ada dalam hadis 40 puncak akhir zaman. Lelakinya seorang, perempuannya 50. Mana nisbah? Mana lelaki sikit, perempuan ramai. Puncanya ada beberapa punca. Satu, kerana peperangan banyak, laki perang mati, jadi tinggal perempuan. Jadi laki itu sikit, perempuan banyak. Punca lagi kedua, kelahiran. Kelahiran yang berlaku tu banyak lahir perempuan daripada laki. Tu tuan-tuan, bukan sekadar perang, kelahiran tu kena tengok hospital. Tahun tu berapa dia punya penduduk yang lahir, perempuan ramai, lelaki sikit. Lepas tu kaji pula lebih jauh daripada sudut saintis. Kenapa berlaku perempuan ramai, lelaki banyak? Itu tengok pula, cari pasangan macam mana. Tengok gen ke apa? Gen ke apa tuan-tuan, apa tu? Genetik. Senang tu. Sebut gen, dia tak faham. Genetik tu dia tengok lagi. Lepas tu benda tu tengok daripada sudut pemakanan. Jauh lagi tu. Tengok daripada sudut ekonomi. Kenapa? Tuan-tuan tengok bentuk makanan hari ni. Bentuk makanan ni menyihatkan ke membentuk penyakit? Itu tuan-tuan tengok. Jadi dia punya susur garuh tu panjang, yang membabitkan banyak perkara. Jadi benda ni tuan-tuan kena tengok kebenaran dengan kebatilan tadi. Kebenaran tak pernah kalah, kebatilan tak pernah mengalah. Bila dia bertembung dengan hujah, dia tak boleh. Bertembung dengan senjata tak boleh. Tu bertembung dengan ekonomi tu. Nampak tuan-tuan? Jadi keadaan manusia akan jadi satu nisbah 50. Saya nak bagi contoh. Kalau abang, saya jadi Perdana Menteri. Ni contoh je. Kena pula abang jadi Menteri Sumber Manusia. Ada kan Menteri Sumber Manusia? Ada kan? Tu.
Jadi bila rakyatnya 1:30, apa undang-undang nak pakai? Tak, ni contoh. Dia tu, benda tu disebut oleh Nabi, oleh Nabi. Agak-agak saya Perdana Menteri, saya kata, tuan apa YB buat mesyuarat, buat apa kertas kerja, kita bahas dekat parlimen. Kan begitu. Dalam hadis kita tengok hadis 1:50, agak-agak Menteri Sumber Manusia buat macam mana? Apa? 1:4 dikanunkan. Bukan cakap dia, bukan kuliah macam ni. Kalau saya kata kuliah macam ni, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kalau ustaz yang cakap macam ni, tuan-tuan boleh agak. Tuan boleh. Sebab kenapa? Tuan-tuan bini tak takut tuan-tuan. Tu. Tunjukkan kat situ. Kalau sekarang ustaz, artinya dia baru diundang, jadikan kanun, barulah boleh buat. Jadi ketiga itu bila dikanunkan 1:4, maknanya Menteri Kewangan dana kan untuk menjadikan masyarakat itu tidak rosak kayak gitu. Jadi kat situ pula apa lagi, Menteri Agama kena buat paperwork supaya masyarakat diberi pelajaran. Faham kan? Itu yang aku kalau merintah pandai. Kita tahu dah benda-benda tu. Islam dia cantik. Jadi tuan-tuan kat situ selesai tak masalah? Selesai. Bila kepahaman Islam tu ada. Jadi tuan-tuan tengok sama dengan kalimah Allah Ta'ala ni. Bila timbul baru orang agaknya baru orang pelik tengok kenapa benda tu berlaku kan, dan kenapa benda tu sampai fight macam tu, kenapa perlu sangat dia nak sangat benda macam tu, kenapa sangat kan, padahal pemahaman tak sama, kenapa sangat. This is something big. Tu timbul tu something behind. Ada udang balik batu. Tu something behind, udang balik batu, bahasa Arabnya mu'alalatun bi'illah. Gitu. Kita banyak bahasa boleh guna tuan-tuan. Betul sungguh tuan-tuan. Masalahnya tuan-tuan cuba tuan-tuan buat satu analogi macam ni. Tuan-tuan pergi kuliah, tapi isteri dan anak tuan-tuan tak pergi kuliah. Pemahaman dia tak faham, tuan-tuan. Dia pergi kedai, dia pergi jalan. Dekat sana pula dia main ni. Kan? Dalam ni pula open satu dunia dengan golongan orientalis, dengan golongan mulhid yang jenis tak ada agama, yang jenis tak ada iman, yang jenis tak reti Tuhan, kawan dengan anak kita. Agak-agak anak kita tu faham Allah ke faham siapa? Cuba fikir balik tuan. The future akan datang. Tuan-tuan tengok Serbia dengan Bosnia Herzegovina, kesan peperangan itu berlaku. Bila orang pergi sana tanya, tuan-tuan tengok orang itu nak ngucap pun tak kerti. Itu sana. Sini pun tuan-tuan sama. Tuan-tuan. Contoh dia macam mana? Tuan-tuan pergi tengok orang nak menikah. Pernah pergi tengok orang menikah? Juru nikah tanya, baca tahiyat awal? Tanya. Dia baca doa kunut. Pengantin baca. Dia cuba mengucap doa kalimah syahadat. Dia baca tahiyat akhir. Kan tu. Istilah-istilah tu, tahiyat akhir, doa kunut, tak pernah baca. Nak kahwin. Kan? Nak kahwin. Tapi bila Pak Imam juru nikah tanya, nak dengar sikit baca kalimah syahadat. Dia pun at-tahiyatul mubarakatuh. Nampak tu tuan? Sebab benda tu tak biasa. Tak biasa dengar. Macam kita lah tuan-tuan. Benda tak biasa dengar. Pop bila timbul tengok, apa hal ni cerita? Kan? Macam tu. Kita hari ni pun macam tu tuan-tuan. Masyarakat kita. Itu cerita pasal kahwin tuan-tuan. Cerita pasal kahwin. Itu belum cerita pasal dapat anak. Kan? Bila beranak aja isteri tu, suami entah ke mana. Dekat labor room ke dekat kedai restoran. Anak tu kena bangkan, kena komatkan. Kan? Entah boleh komat dah tidak. Ataupun telefon, mam tolong mam komatkan. Tolong Pak Imam juga. Ni masyarakat kita tuan-tuan, kita kena tengok. Sebab apa? Kalau macam ni tuan-tuan masyarakat kita, tuan-tuan tengok akan datang. Agak-agak boleh tak baca benda tu? Kita duk tengok tuan-tuan, bapak mati yang ngurus sak kontrak imam dengan Bilal. Anak duduk jauh je. Kan? Tak berani nak buat. Padahal benda tu masa kat sekolah fardu ain ke bukan? Itu fardu ain. Kan? Dia patut boleh, tapi sekarang dah main sak kontrak. Itu masyarakat kita. Jadi kita kena faham tuan-tuan, benda yang ni tak boleh buat main-main. Kena ada kuliah ramai, kena kempen orang datang nak bagi kepahaman. Kalau tak tuan-tuan, bimbang-bimbang. Tu. Tuan-tuan kita tuan-tuan,
Tak payah jauh tuan-tuan, tak payah pergi ke Hollywood Amerika ataupun pergi Perancis. Tuan-tuan pergi negara jiran. Satu rumah ada Islam, Buddha, ada Kristian. Kan? Kita pula tengok hari ni beberapa hari ni tuan-tuan disebarkan kat medsos. Suami isteri bercerai, suami isteri Islam, suami tak Islam, rebut anak hak memelihara, balik diberi kepada bapaknya yang tak. Itu bimbang tak akidah anak dia. Nah tu tuan-tuan, kita lihat itu sebab pentingnya apa? Sultah, kuasa, penting. Dan kena orang yang faham. Kalau tak, masalah lah tuan-tuan. Sebab tu penting, Islam ni penting tuan-tuan. Ustaz ni duduk dekat depan, dia kena cerita waktu sampai kepada bab apa? Bukan sekadar semayang, puasa zakat, sampai bab kepada memerintah. Untuk apa? Buka kepala otak orang supaya faham apa dia Islam. Sebab Islam ni tuan-tuan, Allah yang turunkan. Bukan dia tak tahu ke tuan-tuan, dekat manusia Islam dan manusia bukan Islam tu. Dia yang turunkan, dia yang bawa Nabi, dia bawa Rasul, dia bawa kitab Al-Quran. Maknanya Allah tahu segala-galanya. Jadi kita ni tak payahlah nak memandai-mandai. Kita tak sesuai lah ustaz, zaman hari ni kan zaman hari ni zaman maju, zaman langit terbuka. Kepala otak kau. Minta maaf cerita tuan-tuan, saya memang bukan geram tuan-tuan. Kadang-kadang benda wajib, benda bab akidah boleh dibuat main-main. Tuan-tuan, benda buat akidah jangan main-main tuan-tuan. Nabi sanggup mati jaga akidah tu. Saya contohkan tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak dengar cerita keluarga Yasir? Pernah dengar? Ali Yasir, isteri dia Sumayyah, anak dia Ammar bin Yasir. Ni awal-awal Islam dulu. Zaman masa tu Abu Jahal ada lagi. Jadi Yasir ni masuk Islam ikut Nabi. Sumayyah isteri dia masuk Islam ikut Nabi. Anaknya Ammar masuk Islam ikut Nabi. Tiba-tiba kena tangkap tiga-tiga ni oleh Abu Jahal. Sebab masa tu Abu Jahal ada kuasa. Nabi tak minta Mekah lagi. Ini faham kedudukan dia. Bila kuasa dia tangkap Yasir kena bunuh. Sumayyah kena bunuh. Ammar ni tuan-tuan, Ammar ni cerita dalam Quran tuan-tuan. Ammar ni dia takut kena bunuh, takut mati. Maka ketika itu Abu Jahal kata, kalau kau tak nak kena bunuh macam bapak kau, macam mak kau, ikut aku. Ikut aku maknanya jadi kafir lah. Ammar ikut cakap Abu Jahal. Ikut cakap Abu Jahal. Dengan dia ikut cakap tu, dia dilepaskan, tak dibunuh. Tapi hatinya tak boleh terima. Tak boleh terima cakap dia yang cakap dengan Abu Jahal. Hatinya tak boleh terima kekufuran tu. Hatinya ni masih lagi beriman. Maka dia lagi pergi cari Nabi. Dia lagi pergi cari Nabi, jumpa dengan Nabi, dia tanya, wahai Rasulullah, aku ni macam mana? Iman aku ni macam mana sekarang? Kenapa? Dia kata, mak aku dibunuh, bapak aku dibunuh, aku juga nak dibunuh, tetapi aku takut dibunuh, aku terpaksa mengungkapkan kalimah-kalimah kufur. Tapi hati aku ni masih cinta dengan Allah, masih cinta dengan kau, masih cinta dengan Islam. Maka ketika itu tuan-tuan turun satu ayat yang boleh dilihat dalam juzuk yang ke-14 surah An-Nahl. Tuan-tuan tengok kat sana ayat berbunyi, laqad kafaral ladina qalu, dia kata, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ayat ni turun. Man kafara billah, siapa-siapa kufur dengan Allah, maka kufurlah dia. Illa, kecuali man ukriha, siapa yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap beriman. Jadi maknanya Ammar ni dia dipaksa. Jadi dia terpaksa cakap, artinya tetap beriman. Maka Allah turunkan ayat ni bahawa iman dia tu masih betul. Cuma dia nak jaga iman dia, dia terpaksa cakap macam tu. Masa tu Nabi tak ada kuasa. Yang ada kuasa ialah Abu Jahal. Jadi Allah turunkan ayat tadi, beritahu Nabi iman Ammar bin Yasir diterima betul. Tu kedudukan nak jaga iman sampai macam tu. Artinya zaman Nabi dulu tuan-tuan, menjaga iman terpaksa mati, terpaksa dibunuh, terpaksa diseksa. Zaman hari ni tuan-tuan jaga iman senang tak senang? Macam bang, senang tak? Mana tak senangnya tuan-tuan, boleh duduk kuliah santai, ada kipas, ada aircon. Memang santai sungguh. Kan? Tu tak macam zaman Nabi tuan-tuan. Zaman Nabi tu kalau turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amri syaitan fajtanibu. Saya bagi contoh. Ayat Quran kata, wahai orang beriman, harak, khamar, tenung nasib, judi,
Itu amal syaitan, hendaklah kamu jauhi, haram. Nabi tuan-tuan bila turun ayat ni cerita kepada siapa? Kaki arak, kaki judi. Dia cerita tu, judi ni haram, ayat ni. Ni haram, cakap tak direct. Tuan-tuan macam berani cakap macam tu sekarang. Nah, tu Nabi berdepan tu, bukan santai-santai macam saya duduk ni tuan-tuan. Boleh duduk itu cakap itu, walaupun orang kata berdegur-degur cakap, tapi Nabi, saya walaupun macam ni tuan-tuan, ada syahadah, tapi Nabi dulu dia kata jangan minum arak. Memang orang tu tengah terbongkang tuan minum arak. Hari tuan orang rokok tak berani tuan-tuan, takut besok tak kena panggil lagi. Tuan-tuan, tu contoh, bukan nak kata apa, tu yang berlaku pada zaman Nabi real dia berdepan. Kalau orang berzina depan tu dia bercakap, kalau orang kaki judi dia cakap depan-depan. Kita hari ni tuan-tuan tak cakap. Tuan-tuan pergi 7-Eleven, tuan-tuan beli air cincau kan, sebelah tu ada peti ais Carlsberg ada, kan, Carlsberg ada, Unistot ada, Tiger ada, kan, Black Martin ada, apa lagi, semua ada, kan. Tuan-tuan boleh ke kata yang dek tuan-tuan bayar cincau tu keluar gitu. Betul tak? Nah, ini kita punya keadaan banding dengan zaman Nabi. Tu kedudukannya. Tapi kalau tuan-tuan, contoh tuan-tuan, senang aja. Kalau ada kuasa, kan, menteri, okey, ni jangan keluarkan lesen. Agak-agak ada tak? Senang tak? Tak senang. Tapi kalau kita tengok orang yang tak nak Islam, apa jadi? Ini bukan nak cerita politik tuan-tuan. Cuba buka minda. Buka minda. Buka minda. Kena faham. Jangan sampai besok tuan-tuan macam negara jiran, satu rumah ada 3 jenis agama. Islam ada, Kristian ada, Buddha ada. Kan? Bahkan kita hari ni pun tak nafi tuan-tuan, situasi kita hari ni tuan-tuan kena ingat dulu negeri Johor tuan-tuan, negeri Johor dulu tuan-tuan. Dulu, tahun-tahun dulu saya ingat lagi tuan-tuan, siapa yang dekat Pontian tuan-tuan yang murtad perempuan tu. Tu kena ingat tuan-tuan. Tu satu sebagai contoh. Satu sebagai contoh. Yang kita tak nampak, yang tak dengar tu berlambak lah tuan-tuan, kan? Jadi maknanya tuan-tuan, Islam perlu dipelihara. Islam perlu dipelihara. Yang kita pelik tuan-tuan hari ni, peliknya apa tuan-tuan? Kan hari tu tuan-tuan, bulan sebelum puasa, dekat Batu Pahat ni tuan-tuan, kena bala. Kan? Tempat tuan-tuan kena tak? Banjir. Tempat tuan-tuan tak kena, duduk atas. Kan? Duduk atas tak kena. Tapi hak tempat lain tu semua kena. Segamat pun kena, Batu Pahat pun, pelik-pelik lah kan. Tapi tuan-tuan, dalam pelik-pelik kena banjir, Blackpink boleh sampai. Blackpink boleh sampai. Tuan-tuan kenal tak Blackpink ni? Tahu? Tak tahu? Kuno betul lah tuan-tuan, Taman Mega ni. Duduk taman kuno lagi tuan-tuan. Aku ni ustaz pun geti. Blackpink tuan-tuan, tu Korea punya penyanyi tu, siap hafal lagi. Anak-anak muda kita hafal. Masa dia datang, banjir tengah kena tu. Tuan-tuan, tak ingat ke kita Allah kata zaharal fasadul barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa juga yang berlaku kerosakan atas muka bumi dan lautan itu sebab tangan-tangan manusia. Allah sendiri kata macam tu. Takkan kita nak bagi alasan lain? Kan itu sebagai contoh. Sentuhan daripada Allah sikit aja. Dulu tsunami besar, ni sekarang kena kat atas darat kita tuan-tuan, jauh daripada laut, atas darat pun kena juga. Kan? Tuan-tuan tengok Parit Sulong tuan-tuan, orang naik kat stage atas jenjambat boleh terjun tu. Pekan Parit Sulong tu dah macam laut dah. Tu. Kan? Saya pula dari balik ketika kena tuan-tuan banjir tu, balik daripada saya ketika itu berada di Batu Pahat, balik tak boleh lalu dekat Caah, tak boleh lalu. Tuan-tuan, tak boleh lalu. Duduklah sehari setengah kat rumah kawan tuan-tuan, baru boleh balik. Caah yang tak pernah tenggelam dengan masjid sekali. Habis kapet ni tuan-tuan. Lepas habis minggu, saya pula dipanggil kuliah tuan-tuan. Tukar kapet baru. Duduk depan kursi tuan-tuan, basah lagi. Kursi basah lagi. Jadi tuan-tuan tu Allah Ta'ala bagi sentuhan macam tu, masih tak nampak lagi. Tiba-tiba tuan-tuan nak datang satu lagi, Coldplay nak datang. Nak tanya juga orang sini, Coldplay kenal ke? Tadi Blackpink. Ni Coldplay tuan-tuan. Betul tuan-tuan, jangan main-main. Tu. Betul.
Ni tuan-tuan, jadual dia pun dah ada. Saya sampai hafal jadual dia tuan-tuan. Belum pada dia sampai Malaysia, dia turun dekat Yogyakarta. Belum pada Yogyakarta, dia turun kat Taiwan. Lepas tak, sebelum pada Taiwan, dia turun kat Tokyo. Hafal dapat, bukan promote tuan-tuan, memang sekadar cerita. Sebab tuan-tuan jenis tak tahu. Ni tuan-tuan, dia nak datang tu. Orang kata penyanyi yang paling best dekat Amerika tuan-tuan. Dia round satu dunia. Bila tuan-tuan tengok dia main dekat stadium satu dunia, tuan-tuan tengok video klip dia, punyalah ramai. Betul? Punya ramai. Tiba-tiba bila ustaz ramai, ustaz datang, macam ni, banyak ni. Betul tuan-tuan, sungguh. Walaupun benda ni macam lawak, tapi tuan-tuan kalau bala datang, orang ustaz pun kena sekali, imam pun kena sekali, orang baik pun kena sekali. Bukan orang jahat saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dalam surah Al-Anfal Allah kata kamu kena takut satu fitnah dan juga bala yang turun bukan kena orang zalim saja, orang yang tak zalim pun kena sekali. Tu tuan-tuan, dia pula tengok yang kita tengok dekat video klip tu digambarkan pro kepada LGBT. LGBT. Tuan-tuan, LGBT tuan-tuan, Quran sebut zaman Nabi Lut alaihissalam. Zaman Nabi Lut, bumi kaum Sadum telah diterbalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Bila buat maksiat secara muhajir, buat maksiat secara terang-terangan. Disebut tuan-tuan dekat Tasik Sadum tu tuan-tuan, dia buat liwat homoseksual terang-terangan, bukannya nyorok-nyorok, terang-terangan. Allah terbalikkan bumi tuan-tuan. Dalam buku tuan-tuan, kaum-kaum yang pupus yang ditulis oleh Harun Yahya, tuan-tuan buka, ada sebut tuan-tuan, terang-terangan. Habis tuan-tuan nyanyi ke nyorok-nyorok tuan-tuan? Hak nyanyi je, nyorok-nyorok ke dalam hutan ke tuan-tuan? Tak ada. Dalam Istihab, tiket 300 paling murah, paling mahal 3,000. Kempen tuan-tuan, kempen. Ni cakap terang je tuan-tuan, sebab kebatilan dia buat jahat terang-terang. Kan? Siap ada live lagi. Sebab tu kebenaran kena ada live. Hari ni ada 3. Tuan-tuan ikutlah follower tuan-tuan, view dan subscriber. Tengok, bagi rumah tengok. Kalau tak, silap-silap kita faham, orang rumah tak faham. Kan? Silap-silap tuan-tuan, suami pergi masjid, isteri pergi kuil. Na'udzubillah. Saya cakap macam ni memang kita tak terfikir takkan berlaku begitu. Tetapi tuan-tuan, negara jiran berlaku dah. Kan? Nah, kita kena ingat negara jiran tuan-tuan. Dia orang negara jiran boleh sampai sini, naik tongkang pun sampai, naik kapal terbang pun sampai, jalan kaki pun. Tuan-tuan, ni kena ingat. Artinya tuan-tuan, kebatilan berlaku depan mata. Jadi kita tak boleh nak diam diri. Saya cakap terang je, tuan-tuan setuju, tuan-tuan boleh dengar, tuan-tuan dengar. Tapi saya bercakap tak boleh nak sembunyikan ilmu. Man katama ilman fi amri dini, man katama ilman fi amri dini uljimahullah bil ijami minan nar. Siapa-siapa menyembunyikan kebenaran ilmu, maka besok dikengkang dengan kengkangan api neraka. Kengkang bahasa kita apa? Disalai, dipanggang. Tuan-tuan, kita cakap terang je. Tuan-tuan telinga boleh tahan dengar, tak boleh tahan tuan-tuan tutup. Tu je. Kebenaran kena nyatakan. Qulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit di timur. Manusia ni secara otaknya yang betul, tuan-tuan kalau dia sakit, dia makan jadam yang pahit, dia kata mesti baik. Kan? Itu otak dia betul. Makan jadam pahit, barulah dia sihat. Jadi maknanya kita nak sihat ni kena makan yang jenis pahit-pahit. Jenis yang pahit, yang pahit-pahit. Tuan-tuan makan goreng pisang panas dengan goreng pisang sejuk, mana satu yang tuan-tuan minat? Mesti pisang panas. Mana sejuk? Sejuk memang tak makan tuan-tuan. Pisang panas. Makan tu tuan-tuan, cili tu tumbuh. Bukan sikit-sikit. Kadang-kadang cili hidup makan gitu. Kenapa? Sedap. Cuba yang jenis tak ada rasa, tuan-tuan tak makan. Jadi saya yakin tuan-tuan, jiwa tuan-tuan kalau kena panas-panas, kuliah ni bagus. Kan? Terang-terang bagus. Tuan-tuan boleh timbul. Sebab memang nalurinya tuan-tuan begitu. Memang begitulah. Kalau saya sebut, tuan-tuan kena, memang tuan-tuan balik lah. Tak, kita kena cakap benar tuan-tuan. Benda tu berlaku depan kita. Daripada kita duk maki kat luar, daripada kita menghina kat luar, baik kita declare kita ini kebenaran Islam. Allah dah sebut jelas-jelas. Tiba kita takut tuan-tuan. Nah, itu kedudukan dia. Tuan-tuan kena faham mudah je gini. Bila kebenaran tu berani, kebatilan takut tuan-tuan. Tapi bila kebenaran tak berani, apa yang berani? Kebatilan. Kebatilan dia jadi berani. Tu kena faham tuan-tuan. Cuma kita kena faham kita ada Allah. Dan Allah yang menjaga segala. Jadi tuan-tuan,
Hari ini memang kena jaga sungguh. Akidah kena jaga. Isu yang berlaku hari ini, tuan-tuan, kan, kita dulu tak dengar, rupa-rupanya ada pula main dekat mahkamah. Maknanya ada pula isu dekat mahkamah. Dulu tak ada benda, kan. Bila tengok-tengok, dulu dah lawan dah, kenapa boleh balik? Sekali tanya-tanya, dulu dia kata lawan, orang yang sama. Pelik tak pelik, tuan-tuan? Ikut cakap siapa tu? Itu yang kadang geram juga nak bercakap, tuan-tuan. Tapi tak ada geram, kena ikut iman. Bukan ikut nafsu, tuan-tuan. Ikut iman, ikut ilmu, ikut akal yang waras, ikut Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tengok jam, tuan-tuan, dah 9.45. 8.45, tuan-tuan. 45. Saya tengok kaki pun dah berubah daripada bersila. Itu biasa body language lah. Tuan, saya dah lah, kalau dah body language tu dah bergerak, tuan-tuan, faham je lah, berhenti. Tu kalau dia boleh bercakap tu. Jadi untuk malam ni sekadar itu, tuan-tuan, muzakarah saya dengan tuan-tuan berasaskan ayat 72, 73 surah Al-Maidah juzuk yang ke-6 sebagai asas perbincangan kita, yang mana ianya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, tuan-tuan, saya pada malam ni menyebut saya tak ada rasa takut, tuan-tuan. Hanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Benda tu jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuan-tuan berminat, kita sambung lagi, kalau tak ikut tuan-tuan. Kan? Jadi untuk malam ni sekadar itu, aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa 'amalan mutaqabbalan, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan, yaqinan shadiqan wa dinan qayyimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.